Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali lagi pastinya dalam rancangan Franchise 3i, impian inspirasi dan inovasi bersama dengan saya Fazli Fuad. Kalau episod yang lalu kita dah pun mengetahui berkenalan dengan produk Brina Beauty. Jadi kita dah pun mengetahui pelbagai keunikan produk Brina Beauty tersebut dan saya pun dah gunakan produk Brina Beauty tu. Tengoklah muka saya flawless lain macam kan. Okey, dan untuk sekarang ini saya berada di KL East Mall, salah satu daripada pusat pembeli belah yang terkenal di KL ini. Dan saya akan bersama ataupun nak bawa anda untuk anda berkenalan dengan sebuah syarikat F&B namanya 1901 Hot Dog. Kepada anda semua nak jadi usahawan, layari laman Sesawang Pernas iaitu di www.pernas.my ataupun pergi saja ke media sosial dengan carian hashtag Cari Pernas. Industri makanan segera atau F&B semakin rancak menghiasi pasaran di negara kita. Tidak hairanlah ada di antara usahawan gemar memilih makanan segera sebagai produk untuk dipasarkan. Diperkenalkan pada tahun 1997, 1901 Hot Dog mula memasuki pasaran perniagaan F&B di pusat membeli belah Sunway Pyramid dengan menggunakan pushcar konsep. Pernah mengalami episod suram buat seketika, kini 1901 kembali bangkit hasil usaha yang dijalankan oleh Pernas selaku peneraju industri franchise Malaysia. Okey, saya pasti ramai di antara kita yang dah pun merasai kesedapan 1901 Hot Dog. Saya pun salah seorang penggemar hot dog. Kalau saya pergi kat mana-mana, saya tak cari lain. Saya akan cari 1901. Dan mungkin ada di antara kita yang rasa macam nak mengetahui lah sedikit latar belakang bagaimanakah penubuhan 1901 dan sebagainya. Terus saja saya nak kenalkan kepada anda. Di hadapan saya sekarang ini, Encik Muhairi, CEO 1901. Assalamualaikum, Encik Muhairi. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana hot dog? Tak ada? Hot dog ada. Oh, ada? Kita belum. rahsia. Kita rahsia. kita buat borak Kita dulu. rahsia. Itulah. Tapi bau dah ada dah sekarang ni. Okey, permulaannya mungkin Encik Muhairi boleh kongsikan tentang sejarah 1901 ni di Malaysia ini. Okey, sejarah 1901 kalau ramai yang tahu sebenarnya 1901 ni, especially di Klang Valley lah. Okey. 1901 ni dah lama, produk lama, which is dia dah diperkenalkan since 1997. Lama. Tapi populariti tu meningkat pada tahun 2000 hingga 2008. Diperkenalkan oleh company lama, which is 1901 Sdn Bhd. Dan kita dah take over dia punya jenama pada tahun 2015. So kita revive balik untuk jenama 1901 ni untuk kita kembangkan lagi di dalam Malaysia ni. Sekarang ni kita dah ada 23 outlet di seluruh Malaysia lah. Tapi kebanyakannya di Klang Valley. Okey, jadi mungkin lepas ni saya nak tanya tentang perancangan lah. Kejap lagi saya rasa. Yalah, mesti nak lebarkan lagi ke negeri-negeri lain pula kan. Okey, 1901 Hot Dog. Ramai mungkin macam ada yang mungkin tidak berkesempatan nak datang ke 1901 Hot Dog ni. Mereka rasa macam 1901 ni hot dog semata-mata ke ataupun apa lagi antara produk yang ada di 1901 Hot Dog ni? Okey, untuk specialty 1901 ni memanglah hot dog. Memang penggemar-penggemar hot dog memang cari 1901 kalau Macam saya lah tadi. ya betul. Okey. Okey, dia kita ada 14 menu sekarang ni. 14 termasuk menu-menu yang lama yang kita bawa, which is classical, which is New York chicken, Chicago beef, Dutch doodle dang, corny, kita ada Mighty Mubarak wrap, kita ada mac and cheese yang terbaru. And then kita ada juga stadium yang biasa yang orang nak cuma sos dengan mayo je. Yang itu memang menjadi penggemar-penggemar lah. Untuk customer-customer 1901. Sekarang ni kita akan develop a new menu which is mushroom. Okey. Mungkin dalam bulan ni lah. Itu yang terbaru lah nanti. Ya, terbaru. Dan yang paling saya suka sebab makanan hot dog ni dia ada unsur-unsur sihat. Kita letakkan ada mushroom. Ya, betul. Kan ada sayurnya. Ya, betul. Kan. Dan dalam masa sama juga memberi kita tenaga. Ya, betul. Kan. Okey.
saya pasti kalau ada di antara kita yang lihat 9001 ni di tempat mereka, sudah pastinya 9001 ni banyak dekat pusat uji belah kan? Betul. Kadang-kadang mereka jalan-jalan, mereka macam terfikirlah, rasa macam berminat. Kan nak membuka perniagaan 9001 ni di tempat mereka. Ada tak package franchisee dan sebagainya? Okey, untuk 1901 ni memang kita menjurus kepada franchise, tapi kita belum dapat license lagi. Kita buat pra-franchise dahululah. Which is kita ada dua package sekarang ni, satu package pushcart, satu lagi kios. Which is kios ni dia punya jumlah investment dia, pelaburan ialah 91,000. Tapi yang untuk skala kecil is pushcart, 45,000 sahaja. Itu cukup untuk startup lah. Untuk kita generate more income ataupun sales daripada pushcart dengan kios. Okey, dan sudah pastinya ada menjalinkan kerjasama juga dengan pihak Pernas untuk perniagaan ini? Okey, Pernas ni adalah kita orang punya induk lah, atau kita punya parent company. Injection capital kepada company yang manage 1901 ni, iaitu Big 19 Sdn Bhd. Kita ada perak capital of 1.2 million untuk Big 19 revive balik 1901 ni, jenama ni, di seluruh Malaysia lah. Bantuan-bantuan dari segi legal, perundangan, daripada khidmat nasihat, and then latihan pun Pernas membantu. Pinjaman sekali ya? Pinjaman, termasuk pinjaman sekali. Okey, pendek cerita, Pernas banyak membantulah ya. Banyak membantu untuk membangunkan 9001 ni juga. Betul. Setiap perniagaan yang diusahakan, yang dibangunkan, sudah pastinya ada cabaran-cabaran yang tersendiri. Tatkala kita pun sekarang ni masih lagi dibelenggu dengan COVID-19 dan sebagainya. Betul. Cabaran 9001 pula untuk terus berada di pasaran ini. Okey, cabaran tu memang kita dapat rasakanlah, because bila kita incorporate company, ditubuhkan pada Jun 2019. Selepas 6 bulan tu kita dah kena MCO. Kita nak buat expansion, kita banyak guna strategi untuk mengembangkan balik 1901. Salah satu strategi yang kita buat is joint venture lah dengan usahawan-usahawan. That's why yang kita dapat 14 outlet pada tahun 2020. 2021 kita pergi kepada licensing untuk kita develop lagi usahawan untuk mengembangkan 1901, perniagaan 1901 ni. Alhamdulillah setakat ni 1901 tiada masalah untuk diorang kembangkan, and then customer pun suka. Because 1901 ni dia punya sausage tu lain daripada yang lain. Ya, betul. Siapa yang belum cuba, baik cuba. Betul. Bila dah cuba baru tahu, lain lah berbanding dengan sausage lain. Ya, betul. Saya tak nak cakap sebab pasal kita menggunakan steam. Kita tak pan fry, tak ada. Betul. Kita gunakan steam sahaja. Itulah dia, dah nampak rahsia dah keluar dah. Rupanya steam sahaja, kukus sahaja. Kukus sahaja. Okey, nak tahulah dari segi perancangan 1901 selepas ini. Okey, untuk tahun 2022 ni kita nak kembangkan lagi 1901 outlet dia kepada 36 outlet. Kita cuba dapat 36 outlet. Kalau tak ada arah minta MCO, kita akan kembangkan lagi ke sekitar negeri-negeri yang belum kita ada lagi. Contohnya di Perlis kita tak ada, di Kelantan kita tak ada lagi, and then di Perak. Kita dah pergi ke tempat-tempat dah survey lah semua. Kita dah survey dah. Kita pergi tempat-tempat, kita dah nampak tempat-tempat yang berpotensi untuk kita kembangkan. Okey. Nanti insya-Allah lah sama-sama kita nantikan. Insya-Allah. Kesian ada negeri-negeri di tempat lain terpaksa datang KL Selangor nak dapat. Dia pasal apa? Dia MCO tu kita tersekat. Iyalah. Insya-Allah 2022 ni semakin banyaklah cawangan kan. Okey, Cik Mairi, yang terakhir ni, kata-kata nasihat kepada mereka yang rasa macam kita nak jalankan perniagaan ataupun nak buka cawangan 1901 ni, apa kata-kata nasihat untuk mereka? Okey, sesiapa yang di luar sana nak menjalankan atau nak mencuburi bidang perniagaan 1901 ni, salah satunya pergi dulu ke kios atau pushcart kami, tengok macam mana operasi, which is operasi dia begitu mudah. Kita menjual hotdog dengan dia punya dessert, air semua, and then kita akan offer orang kata package yang menarik. Satu package yang kita ada, package pushcart dengan kios. Kita akan
bagi nasihat, hemat nasihat untuk lokasi di mana yang tempat yang boleh menjana keuntungan Strategik untuk yang strategik. Ya. Contohnya di sini. Okey. Kelly Small ni amat strategik untuk perniagaan 1901 dan ada perniagaan-perniagaan lain lah. Tapi kita dapat tahu yang Kelly Small ni dan mall-mall lain pun ada potensi untuk kita buka 1901 dan menjana keuntungan esok. Tapi tempat tu kita akan tengok dulu untuk lokasi, untuk kelulusan lokasi. Ya. Kalau kita nampak strategik, dan kita akan buka lah. Ya. And then cara pengiraan keuntungan tu kita akan bagi nasihat. Okey, jadi kepada anda semua yang berminat nak jalankan, nak meneroka perniagaan 1901 Hotdog ni, boleh terus saja menghubungi Encik Muhairi ataupun dengan pihak daripada 1901. Okey, selepas ini saya nak bersama dengan pemilik 1901 Hotdog ini di Kelly Mall ni. Kita nak bersama dengan siapa tu? Dengan Datuk Saiful. Oh, dia kita orang punya franchisee untuk 1901. Okey, baik. Jadi kita nak bersama dengan Datuk Saiful pula. Okey, seperti mana yang dikatakan tadi, saya dah pun bersama dengan Datuk Saiful Azizi, pemilik 1901 Hotdog di Kelly Mall ini. Assalamualaikum, apa khabar Datuk? Sihat? Waalaikumsalam, baik, alhamdulillah. Sihatnya sebab banyak makan hotdog kot. Ya, makan hotdog. Okey. Betul. Kan? Ya, nak tahu juga dalam banyak-banyak perniagaan kan yang mungkin Datuk boleh ceburi, kenapa agaknya memilih 1901 ini, Datuk? Basically 1901, konsep perniagaan 1901 ni adalah satu perniagaan yang terbimbing. Okey. Maksud saya terbimbing ni risikonya agak rendah. Pada siapa-siapa yang bermula nak berniaga, saya sarankan pilihlah produk-produk seperti 1901 ni. Di mana kos dia pun agak rendah, setting up kos dia agak rendah berbanding dengan produk-produk lain. Dan yang ketiganya, kita mendapat bimbingan sepenuhnya daripada Pernas. Daripada segi lokasinya, daripada segi teknik-teknik perniagaan, daripada segi promosi dan sebagainya. So, saya ni bukanlah orang berniaga sebelum ni 100%. Jadi, untuk menceburi bidang perniagaan ni bukanlah satu perkara yang mudah. Dia perlu buat keputusan yang agak lama dan agak kalkulatif jugalah. So bila tengok, saya nampak 1901 is a business yang saya rasa kita boleh dalami dan juga boleh selami. Dan alhamdulillah lah, saya rasa should be okey lah pada siapa-siapa. For a beginner, saya sarankan lah. Kan yang baru nak menceburi bidang perniagaan F&B ni, F&B nanti ni lah ada pilihan yang tepat lah sebenarnya untuk yang baru nak menceburi bidang ni. Okey, difahamkan Datuk sendiri pun dah ada 2 cawangan nanti ni, satu di sini kat Alice Mall dan satu lagi di bangunan KMM. Okey, jadi sepanjang dah membuka 2 cawangan ini, bagaimana Datuk melihat potensinya? Potensinya begitu besar. Okey. Cuma yang agak mengganggunya adalah sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan lah. Saya rasa bukan saya seorang saja yang terkesan. Banyak lagi peniaga-peniaga F&B juga turut terkesan. Tapi saya yakin dan percaya apabila dah selepas Perintah Kawalan Pergerakan, keadaan jadi seperti biasa. 1901 ni adalah hotdog bagi saya merupakan satu trend untuk anak muda. So ada future, ada prospek. Dan saya yakin produknya amat berkualiti dan bersaing dengan produk-produk yang lain. Dan saya tengok kalau di Kementerian Komunikasi dan Multimedia, potensi dan salesnya bagus. Di sini pun agak bagus. Dan saya yakin dan saya rasa lepas ni saya nak buka lagi lah di tempat-tempat yang lain. Itulah sebab dia. Saya rasa ini produk yang baik lah. Betul. Tadi bersama dengan Cik Muhairi pun ada perancangannya untuk membuka cawangan di negeri-negeri yang lain kan. Okey, nak bercakap tentang cabaran pula Datuk dalam 1901 ni nak menguruskan perniagaan ini. Apa cabaran-cabaran? Sekarang ni kita dah pun berada dah nak ke fasa endemik tapi tak jadi pula. Banyak lagi varian-varian yang lain kan. Jadi apa mungkin cabaran-cabaran lain Datuk? Yalah, seperti semua orang tahu, cabaran yang nampak, cabaran yang sedia ada adalah cabaran pandemik inilah. Tapi saya rasa cabaran yang kita harus tengok juga adalah pemahaman dan penerimaan kepada produk itu sendiri.
Tetapi saya yakin dan percaya pihak 1901 di peringkat HQ, mereka ini pun dalam usaha untuk membawa masuk dan juga memperkenalkan menu-menu baru. Jadi kita bukan stick pada menu-menu ini saja. Ada banyak lagi menu-menu baru yang menepati cita rasa semasa. So kalau kita stick kepada menu yang lama, kita tak menepati kepada cita rasa semasa, kita akan jadi ketinggalan. Saya rasa itulah cabaran yang paling utama. Dari segi pandemik ni, saya yakin dan percaya benda ini akan berakhir. Kita akan memasuki fasa endemik. Semua pakar-pakar doa lah kan. Saya rasa itu akan selesai. Tapi saya rasa yang lebih mencabar sekali adalah untuk kita menepati cita rasa semasa. Sebab kita pun tahu sekarang ni yang makan hotdog ni dia terdiri daripada lapisan peringkat umur. Orang yang muda suka makan jenis yang macam mana, kan, orang yang pertengahan jenis yang macam mana, golongan warga emas pun kita kena tengok juga apakah kegemaran dan cita rasa mereka. So ini sebenarnya cabaran 1901 hot dogs. So kita nak menepati cita rasa semasa dan juga contemporary. Diharapkan 1901 hot dog ni dapat menepati cita rasa keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Okey, tadi Datuk pun dah sentuh berkenaan dengan kolaborasi bersama dengan pihak Pernas. Jadi mungkin boleh kita panjangkan lagi lah usaha sama yang dijalankan daripada pihak 1901 sendiri dan juga pihak Pernas ni untuk memajukan lagi perniagaan ini, Datuk. Pada pandangan saya, apa yang dilakukan oleh Pernas sekarang ni pun sudah cukup baik. Saya mendapat bimbingan daripada Pernas. Saya mendapat maklumat yang baik daripada Pernas dan saya dibantu secara keuangannya oleh Pernas. Dan saya rasa selepas ini Pernas perlu mengembangkan program-program 1901 ni kepada golongan-golongan graduan muda, anak-anak muda yang nak bermula perniagaan. Instead of mereka, kalau sebelum ni lebih tertumpu kepada perniagaan burger-burger di peringkat jalanan, saya nampak mereka boleh upgrade diri mereka sedikit sebanyak lagi untuk bawa produk 1901 ni ke shopping mall, ke bangunan-bangunan kerajaan. Saya bukan kata burger jalanan ni tak bagus. Saya sendiri peminat burger jalanan. Burger kampung. Kan? Burger kampung kan? Lebih sedap, juicy dan sebagainya. Tapi kita nak membawa anak-anak muda kita ni ke arah level cabaran yang baru. Tadi Datuk pun dah sentuh berkenaan dengan kolaborasi bersama dengan pihak Pernas. Jadi mungkin boleh kita panjangkan lagi lah usaha sama yang dijalankan daripada pihak 1901 sendiri dan juga pihak Pernas ni untuk memajukan lagi perniagaan ini, Datuk. Pada pandangan saya, apa yang dilakukan oleh Pernas sekarang ni pun sudah cukup baik. Saya mendapat bimbingan daripada Pernas. Saya mendapat maklumat yang baik daripada Pernas dan saya dibantu secara keuangannya oleh Pernas. Dan saya rasa selepas ini Pernas perlu mengembangkan program-program 1901 ni kepada golongan-golongan graduan muda, anak-anak muda yang nak bermula perniagaan. Instead of mereka, kalau sebelum ni lebih tertumpu kepada perniagaan burger-burger di peringkat jalanan, saya nampak mereka boleh upgrade diri mereka sedikit sebanyak lagi untuk bawa produk 1901 ni ke shopping mall, ke bangunan-bangunan kerajaan. Saya bukan kata burger jalanan ni tak bagus. Saya sendiri peminat burger jalanan. Burger kampung. Kan? Burger kampung kan? Lebih sedap, juicy dan sebagainya. Tapi kita nak membawa anak-anak muda kita ni ke arah level cabaran yang baru. So they have to go in shopping malls. Mereka kena berada di tempat-tempat yang tertentu dan kena bersedia untuk bersaing. Jadi saya rasa Pernas kena bantu golongan-golongan baru anak muda ni untuk berada di level-level yang saya cakapkan tadi.
jadi kepada anda semua, carilah Pernas untuk anda nak menceburi bidang ini. Nak cari Pernas senang saja. Layari laman seluruh mereka iaitu di www.pernas.my ataupun pergi saja hashtag cari Pernas dekat media sosial. Okey, yang terakhir ni mungkin kata-kata nasihat kepada mereka yang ingin menceburi bidang perniagaan ini. Saya nak bagi tahu bidang perniagaan ni bukanlah senang. Ya. Ia memerlukan fokus, memerlukan pengorbanan dan memerlukan orang kata penumpuan yang 100%. Kepada sesiapa yang ingin menceburi bidang perniagaan secara part time, saya rasa itu kurang sesuai. Kena full time. Kalau buka satu 1901, jangan berpuas hati dengan satu saja 1901. You have to go more. You have to go more. And then you have to be hungry. Lapar ni bukan lapar hotdog lah. Lapar untuk mencari peluang dan juga membina lebih banyak kejayaan. Dan dengan cabaran-cabaran yang sedia ada ni, kena yakin bahawa ada kumpulan-kumpulan dan agensi-agensi yang akan membantu kita, yang memahami kita. Dan kita sendiri kena ada kemahuan untuk mendapati cabaran dan juga kesusahan itu. Saya nampak mesej ini lebih pada saya nak bagi kepada anak-anak muda sebab saya tahu 1901 ni niaga bisnes hotdog ni dekat dengan hati anak muda. So for all those young graduates, anak-anak muda, so please take up this challenge. Dia memang bagi saya lah buka dua ni memang hadapi kesukaran, permasalahan dan sebagainya. Dengan Pernas pun kita pernah ada ketidakfahaman. Tapi by the end of the day kita mencapai kata sepakat. Semua cabaran-cabaran ni is enjoyable. Kalau kita tengok balik ke belakang ni amat bermakna. Okey, baik. Terima kasih Datuk Saiful. Ya, sama-sama. Dan penerangan diberikan tu untuk anak-anak muda supaya mereka ni bangkit untuk jalankan perniagaan 91 ni. Dan mungkin boleh membuka mata kita kan. Kalau misal kata kita nak memerlukan sebarang bantuan apa-apa, himpunan nasihat dan sebagainya, kan hubungi saja pihak Pernas. Pihak Pernas sentiasa menanti anda. Okey. Cakap banyak tak guna. Sebab apa? Sebab saya punya bau dah bau tadi. Oh, saya. Ya. Boleh saya makan sekali? Sila. Okay. Jadi sekarang ni kita nak merasai kesedapan 91 hotdog ini. Okey? Jangan jealous. Silakan Datuk. Okey. Sekian saja perkongsian kita bersama dengan pihak 1901 Hotdog untuk minggu ini. Jadi bagaimana? Adakah anda teruja nak jalankan perniagaan ini? Apa kata pergi sahaja ke laman sesawang Pernas iaitu di www.pernas.my ataupun pergi saja ke media sosial mereka dengan carian hashtag Cari Pernas. Siapakah ataupun perniagaan apakah yang akan kami bawakan minggu depan? Teruskan bersama dengan saya Fazli Fuad pastinya dalam rancangan Franchise 3i, Impian, Inspirasi dan Inovasi. Assalamualaikum. Bye-bye.